أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah, Tuhan yang menjadikan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang memberi rezeki kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang menghidupkan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang memuliakan kita dan menghinanya kita. Allah Ta'ala Tuhan yang beri sihat kita dan beri sakit pada kita. Bila kita sakit, maka Allah Ta'ala wis sembuh. Bila kita susah, Allah Ta'ala wis senang. Bila kita sesak, Allah Ta'ala wis kaya. Tuhan itulah yang patut kita takwa, takut dan serah diri kepadanya.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Oleh kerana syukur merupakan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hajar kita. Tiap kali kita lepas semaya, minta kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala rezekikan kepada kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hei Tuhanku, tolongkanlah diriku supaya aku dapat bersyukur dan ingat kepadamu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita dijadi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di alam dunia ni. Maka Allah Ta'ala beri cara hidup yang menjaminkan keselamatan kita sejak dunia hingga sampai kepada akhirat. Iaitu cara hidup yang dinamakan Al-Islam. Maka sesiapa yang cari cara hidup yang lain daripada Al-Islam, maka dia berada di dalam kerugian yang nyata. Apabila Islam merupakan cara hidup yang boleh membawa kejayaan kita, เป็นวิถีชีวิตที่รับประกันความปลอดภัยชัยชนะความสำเร็จในโลกนี้จนถึงโลกหน้าดังนั้นทุกคนจึงพยายามที่จะหาความสำเร็จบนโลกนี้ Setiap orang bekerja, sama ada orang muda, orang tua, sama ada orang kaya, orang sesak, sama ada pemimpin ataupun rakyat, pakat bekerja untuk nak cari kejayaan di dunia hingga sampai kepada akhirat. Kalau orang kerja karacakan, lepas satu tamneng. Kenapa? Kerana itu dia anggap sebagai kejayaan dia di dalam hidup. Lepas satu perniagaan. Kerana itu dia sangka bahawa boleh menjaminkan samaที่จะรับประกันความผาสุกบนโลกนี้ให้แก่เขาได้เรามาดูว่าอัลลอฮฺตะอาลารับประกันความสำเร็จของเราบนโลกนี้ยังไง Kalau kita tengok beberapa ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, ทุกครั้งที่อัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ได้กล่าวถึงความสำเร็จของเราบนโลกนี้และก็โลกหน้าทุกครั้งที่อัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของชาวสวรรค์ซึ่งเป็นความหวังอันสูงสุดของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ dan di negeri akhirat kita akan dapat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut muasafat sifat ahli syurga dengan mendirikan salat sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina fi salatihim khashi'un. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij. Ulaika fi jannatin mukramun. ผู้ที่มีเกียรติสูงสุดในสวงสวรรค์ mereka yang dapat kemuliaan yang paling tinggi di hari akhirat ialah nanti kita nak ayat. Dan juga mereka yang dapat milik syurga Firdaus, alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Dari surah Al-Mu'min. Mereka yang dapat menerima saka dapat memasuki syurga Firdaus yang merupakan syurga yang paling tinggi di dari akhirat. Di syurga akhirat Isa ialah syurga Firdaus. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut ialah orang yang mendirikan salat, orang yang jagakan semaya, orang yang senantiasa mendirikan semaya. Mereka inilah orang yang dapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat, kalau kita hidup di dunia ni, kita pemuda-pemuda, kita orang muda nak cari kejayaan, maka tahulah Allah yang menjadikan kamu telah layak kejayaan kamu di dunia hingga sampai akhirat ialah dengan kamu jagakan semaya. Semaya lagu mana yang dapat menjagakan kita, yang dapat menjagakan keselamatan kita,
yang boleh membawa kita supaya kita dapat kejayaan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah semaya berjamaah. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian. Dengan melalui semaya ni, kalaulah kita jadi pemimpin, kita nak pergi kampung halaman kita berjaya. Kalau kita jadi ketua, kita nak pergi kampung halaman kita berjaya. Kalau kita jadi ibu bapa, kita nak pergi anak-anak kita berjaya. Maka didiklah dia, bawalah dia supaya dia dapat salat berjamaah di masjid. Karena jamaah di masjid adalah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sembahyang dapat mencegahkan segala kejahatan dan kemungkaran. Kita tengok di kampung kita banyak budak-budak yang terlibat dengan yasiptik. Banyak pemuda-pemuda yang terlibat dengan perzinaan. Dengan banyak perkara-perkara yang tidak disukai dan disenangi oleh kita sebagai ibu, bapa dan sebagai pemimpin-pemimpin. Maka kita buat kerongkan, beberapa kerongkan untuk nak perap yasiptik lah, untuk nak bina tu, bina ning lah. Tetapi adakah kita buat kerongkan untuk nak hirat dia supaya dia dapat masuk ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita buat kerongkan untuk nak hirat dia supaya dapat bertapak di masjid? Karena ini adalah kejayaan yang dijamin oleh Allah dan Rasul. Kalau kita boleh mengisikan pemuda-pemuda kita di masjid, maka insya-Allah kemungkaran-kemungkaran, kejahatan-kejahatan yang berlaku di dalam kampung halaman kita akan terhilang dengan barakahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah taala sekalian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu ala salati fadhin bi 27 darajah. Semaya berjamaah di masjid adalah memberi kelebihan lebih daripada semaya perseorangnya 27 kali ganda. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Semaya seorang laki-laki berjamaah, dia dapat menggandakan daripada semaya seorang diri dia di rumah dia, semaya seorang diri dia di kedai dia dengan 20 darajat lebih. Dan juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu, rawahu Muslim. Barang siapa yang sembahyang Isya dengan secara berjamaah, maka pahalanya seolah-olah dia semaya setengah malam. Dan barang siapa semaya subuh berjamaah, seolah-olahnya dia mendirikan semaya malam semuanya semalam. Itulah kelebihan semaya berjamaah. Dan juga daripada hadis, beberapa banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan semaya berjamaah. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Faqalu bala ya Rasulullah, isbaul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid. Sahabatku, adakah kamu nak dengar aku nak ayat satu amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa dan kesilapan kamu? Maka sahabat jawab, ya Rasulullah, saya nak dengar, cuba ayat pada saya. Maka Rasulullah kata, banyaklah tapak-tapak jalannya kamu kepada masjid. Banyaklah kamu hadir dan datang kepada masjid. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah beritahu khabar gembira sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih daripada Buraidah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Basyiril masya'ina fi zulami ila al-masajid bin nuri tami yaumil qiyamah." Wi khabar gembiralah kepada orang yang datang semaya ke masjid pada waktu malam yang gelap dengan dia dapat cahaya yang cerahnya pada hari kiamat. จงแจ้งข่าวดีต่อผู้ที่เดินทางมาละหมาดมัสยิดในค่ำคืนที่มืดสนิทด้วยแสงอันเจิดจ้าในวันกิยามัต Ini kelebihan orang semaya jemaah sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semaya jemaah merupakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu kita sebagai orang muda yang mempunyai kekuatan, kita mesti kena bersungguh dalam bersemaya jemaah. Kenapa? Kerana orang yang mempunyai kekuatan, dia mesti bertanggungjawab lebih banyak daripada orang yang daif. Orang kaya bertanggungjawab lebih banyak daripada orang sesak. Orang alim bertanggungjawab lebih banyak daripada orang jahil. Dan orang pemerintah bertanggungjawab lebih banyak daripada rakyatnya. Kerana kita dijadikan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam satu ayatnya. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma min da'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah. Aku jadikan manusia, aku jadikan kamu dalam keadaan yang lemah. Setelah kamu lemah, maka aku beri kekuatan kepada kamu. Setelah kamu kuat, maka aku akan beri kelemahan dan tua kamu kelik semula. Iaitu wai kita ni, waiที่เต็มไปด้วยพละกำลัง เต็มไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรง หรือว่าเราจะรอให้เรานั้นต้องใช้ไม้เท้าถึงเราจะมามัสยิด ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่มีความรับผิดชอบต่ออัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าวัยอื่น วัยนี้เป็นวัยที่เราจะต้องแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมและที่จะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ถ้าเป็นราชการในการสอบถ้าขึ้นบัญชีเขาก็จะดีใจแล้ว ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เลือกเป็นบรรจุ แค่ชื่นบัญชีพวกเราก็ดีใจแล้วดังนั้นคนที่ละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เพราะนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษหลายหะดีษถึงคุณสมบัติของชาวสวรรค์นั้นคือผู้ที่ละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดsidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Marilah sama-sama kita menghidupkan masjid kita dengan salat berjamaah. Kerana di belakang kita ada anak kita, di belakang kita ada cucu kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyyati. Hei Tuhanku, jadikanlah aku orang mendirikan salat dan anak cucuku. Kalau kita tidak mula dengan kita, maka anak kita akan nak mari masjid. Kalau kita tidak mulakan kita, maka bagaimana cucu kita? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sekarang Allah Ta'ala beri kita sihat. Maka rebutlah kesihatan ini sebagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abi Hurairah. Irtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Rebutlah 50 sebelum 50 sapa kepada kita. Masa muda kita sebelum tua kita sapa. Wasihhataka qabla saqamik, dan masa sehat kita sebelum sakit kita sapa. Wa firagaka qabla syughulika, dan masa luar kita sebelum masa sibuk kita mari. Tengok siapa akhir sekalinya masa hidup kita sebelum mati kita sapa. Ataupun kita nak winati dah mengusung kita kepada masjid, patu bakat mai semaya ramai, kan kita nak mai semaya sendiri. Satu hari akan usung kita beramai-ramai mai berjemaah di masjid, tapi pada hari itu kita tidak boleh nak kembali dah. Sidang Jumaat jangan tunggu lagi, esok lusa jangan tunggu lagi. Kerana ajal kita ni tak tahu kata setelah lagi ke bila. Marilah sama-sama kita menghidup. Kita duduk hari-hari kita nak cari kejayaan dengan hipung tu dengan hipung ni. Tetapi waktu kita tidak mencari kejayaan yang telah diterai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat berjamaah, maka Nabi wi khabar gembira dengan syurga. Allah Ta'ala wi khabar dengan gembira dengan syurga. Mari kita pakat semaya salat jamaah
Dan hiratlah anak-anak muda kita, wairun-wairun kita, supaya dia dapat hidupkan salat jamaah di masjid. InsyaAllah nanti benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tidak disukai dalam kampung halaman kita akan terbaiki dengan barakah doa-doa kita, dengan barakah semaya Jumaah yang Allah Ta'ala curahkan kepada ahli kampung halaman kita. Dan sebab gapo semaya saat ini ada satu perkara yang penting dalam hidup. Kerana Nabi SAW sabda pada satu hadis, Inna awwala ma faradallahu ala nasi min ibadihi as-salah. Sesungguhnya amalan yang Tuhan fardu pertama kali kepada kita adalah semaya. Dan amalan yang paling pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tanya kita dalam kubur esok semaya juga. Dan semayalah 3 amalan yang Nabi nak pergi timur di hadarat ilahi pada Isra' dan Mi'raj. Salah satu daripadanya fa'u'tiya rasuluhu as-salawatil khamsah. Diberi kepada dia iaitu semaya 5 waktu. Dan juga diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Isra' dan Mi'raj khawatimus suratil Baqarah, iaitu khatam akhir ayat di surah Baqarah. Dan juga diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit-sikit pada Nabi Isra' dan Mi'raj, iaitu ampun dosa orang yang mati dengan tidak ada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengar dah beberapa ayat, kita dengar dah beberapa hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi kita duk tangguh, jangan lagi kita duk kerana dan tangguh tu adalah sebab besar yang Allah Subhanahu wa taala nak buh manusia ke dalam nerakanya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dengar siapa ayat tu? Ulaika humul ghafilun. Tuhan akan memenuhi neraka Jahannam, dan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Jin dan manusia yang ghalib dan lalai dalam menunaikan kewajipan dia di dunia ini. Dan dapat satu ayat lagi daripada surah Al-Muddathir, sebab-sebab besar yang Allah Subhanahu wa taala seksa manusia di dalam neraka sakarnya sebab dia tinggal semaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Hei ahli neraka sakar, pada hari akhirat esok tu hai buka man. We ahli syurga dengan ahli neraka boleh kecek pergi mari. Lalu tu ahli syurga tanya, hei ahli neraka sakar, เจ้าทำบาปอะไรหรือทำไมถึงจะต้องมาทรมานอยู่ในนรกซักร Maka jawab ahli neraka sakar, lam naku minal musallin. เพราะฉันไม่ละหมาด supaya akan aku tak semaya pada masa dulu. Duduk di dunia dulu aku tak ada semaya, bukan orang yang semaya. Maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri penegasan yang kuat masalah ni. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman taraka as-salatu muta'ammidan faqad kafara. Perjanjian di antara puak kita dengan orang bukan Islam adalah semaya. Siapa dia tinggal semaya, maka Rasulullah maka kafirlah ia. Pada satu hadis lagi daripada Jabir, arbaini bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Perbezaan di antara seorang laki-laki dengan orang syirik, dengan musyrikin, dengan kafirin ialah tinggal semaya. Kalau semaya maka orang Islam, kalau bukan semaya maka wallah wa na'udzubillahi min zalim. Ini larangan ataupun jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jagakan hidup kita dan menghidupkan lepas pada ni orang tak mari semaya, kita pakat mari semaya. Kita pakat mari semaya berjamaah. Karena semaya untuk kita nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Semaya untuk kita dapat berkat dalam hidup kita. Semaya untuk menunjuk kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Maka aku qauli hadza wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين والمسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian dengan kita mengerjakan segala apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Satu amalan lagi yang boleh menghidupkan kita hingga sampai hari akhirat, yaitu jariyah. Jariyah ni kan orang mukmin sebagaimana sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang mukmin la yashba mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin dia tak puas-puas buat benda baik sehingga ia dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ni kita ada buat jariyah. Jariyah untuk membinakan tempat ambil air semaya dan bilik air. Jariyah ni adalah satu amalan yang hidup jak di dunia hingga sampai akhirat. Sebab tu orang sedekah jariyah ni akan hidup. Walau tuan mati, tapi faedah dia hidup. Hidup jak dia duduk di dunia berkat rezeki dia. Hidup dia duduk di dunia berkat harta dia. Hidup dia duduk di dunia berkat anak cucu dia. Dan dia mati dalam kubur turut bersama dia kebaikan yang bersama dia di dalam kubur. Ya pergi negeri akhirat pula, duk tolak dia supaya dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana amalan lain putus habis. Sebagaimana sabit pada hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Idza mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seorang anak ada, maka putus segala-gala dia. Nyawa dia putus, amalan dia putus, sayang sahabat dia putus, keluarga dia putus, tapi yang tinggal pada dia tak putus 3 perkara. Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pertama sahaja, sedekah jariyah. Sedekah jariyah lah yang tak akan putus, dan siapa dia nak umur panjang, banyak sedekah jariyah. Sekut tak apa, samah tak apa, kerana jariyah ni berlari jak di dunia hingga sampai hari akhirat. Tuan mati dah, tak jariyah dia tak mati. Tuan turun kubur dah, jariyah dia tak turun kubur. Duk berlari turut sampai dia hingga sampai hari akhirat. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jariyah ni adalah satu perkara yang tak mati, yang bernyawa bersama-sama dengan tuan dia sejak pada dunia turut sampai alam kubur. Maka munasabah kita ada satu menu untuk buka pada fak kita. Jangan orang dare kepada orang-orang luar, jangan dare kepada orang Arab. Kerana dia banyak dah hidup buat. Kita kena fak kita pakat semak jadi ahli syurga, semak jadi orang yang banyak jariyah. Kerana harta kita banyak supaya dia juga rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita pakat. We ada berkat rezeki kita, we ada berkat hasil yang ada pada diri kita dengan kita berjariah untuk kita bina tempat ambil air semaya dan bilik air. Kerana bilik air ni satu perkara yang penting. Boleh pelai tuk ni Nabi kata man farraja mu'min. Siapa dia pelai tuk hong pu satta. Allah Ta'ala nak uya lepas susah dunia dan akhirat. Itu tempat orang ni pelai kesusahan orang. Pergi mari gaduh-gaduh masuk tempat dia jadi senang hati, senang perut. Maka kita boleh melepaskan kesusahan seorang mukmin, Tuhan melepas kesusahan kita di dunia dan akhirat. Itulah sebagai nasihat saya, dan mari sama-sama kita berdoa, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana malaikat dan Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah sama-sama kita berdoa kepada diri kita, keluarga kita, dan kepada orang muslim seluruh dunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'an al bala wal waba والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Tambah sikit lagi kita tak sejadah. Siapa dia nak khairat untuk buat bila air boleh dah. Maka marilah sama kita mendirikan salat. Aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.